Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar perutusan-perutusan takziah kepada His Highness Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jabar As-Sabah, Emir Kuwait. His Highness Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Hamad As-Sabah, Perdana Menteri Kuwait, ahli-ahli kerabat diraja dan rakyat Kuwait berikutan dengan kemangkatan His Highness The Emir Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jabar As-Sabah baru-baru ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya juga berkenan menghantar perutusan tahniah kepada His Highness Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jabar As-Sabah berikutan dengan pelantikannya sebagai Emir Kuwait. Tiada jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini yang membawa jumlah keseluruhan kes di negara ini kekal 146 orang. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, menyatakan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam petang tadi. Menyertai sidang media, Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua, dan Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Rabu 12 Safar 1442 Hijrah bersamaan dengan 30 September 2020 Masihi, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 146 orang. Sementara itu, satu kes aktif masih lagi dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dan adalah dalam keadaan stabil. Jumlah kes yang telah sembuh juga kekal 142 orang. Manakala terdapat 441 orang yang sedang menjalani pengasingan diri mandatori di pusat-pusat pemantauan yang disediakan oleh kerajaan, iaitu mereka yang baru tiba ke negara ini setelah melakukan perjalanan dari luar negara. Setakat ini, seramai 6,244 orang telah pun menamatkan pengasingan diri mandatori di kemudahan-kemudahan berkenaan. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 320 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 58,914 ujian. Sementara itu, Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan orang ramai untuk terus mematuhi segala arahan-arahan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan serta sentiasa melaksanakan tanggungjawab sosial masing-masing dan memudayakan langkah-langkah pencegahan COVID-19. Amalkan kebersihan diri dan etika bersin yang betul. Pemakaian sungkup muka ataupun face mask apabila berada di tempat-tempat awam yang penuh sesak adalah digalakkan, dan jika merasa kurang sihat, untuk tidak menghadirkan diri ke tempat-tempat awam dan majlis-majlis keramaian. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua dalam sidang media menjelaskan, selaras dengan titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, iaitu bagi Kementerian Kewangan dan Ekonomi untuk melaksanakan Perintah Bayaran Keluar dan Bayaran Masuk 2020 atau Exit and Entry Charges Order 2020 bermula hari Khamis 1 Oktober 2020. Bermula dari tarikh tersebut, semua warga negara, termasuk warga negara Brunei Darussalam, yang hendak keluar dari atau masuk ke negara Brunei Darussalam melalui pos-pos kawalan darat sama ada menggunakan kenderaan ataupun berjalan kaki dengan kadar charge sebanyak RM3 Brunei seorang bagi setiap satu hala
perjalanan. Sebagai contoh, bagi perjalanan ulang-alik ke Miri, Sarawak, akan dikenakan RM6 Brunei setiap orang. Walau bagaimanapun, caj perkhidmatan ini adalah dikecualikan kepada beberapa kategori, antaranya adalah seperti pegawai-pegawai kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam menjalankan tugas-tugas rasmi bagi pihak kerajaan. Kanak-kanak berumur 2 tahun dan ke bawah. Pegawai dan kaki tangan konsular yang dinyatakan di dalam artikel 1 in the first schedule to the Consular Relations Act, Chapter 118, dan ahli keluarganya, dan ejen diplomatik yang dinyatakan di dalam Schedule to the Diplomatic Privileges Vienna Convention Act, Chapter 117. Dalam hubungan itu, mereka yang berhasrat untuk membuat perjalanan keluar dari atau masuk ke negara Brunei Darussalam melalui pos-pos kawalan darat hendaklah mendaftar dan menghadapkan permohonan melalui Exit and Entry System ataupun EES, Jabatan Custom dan Excise Diraja, yang boleh diakses melalui www.bdnsw.mofe.gov.bn. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua juga mengingatkan kepada mereka yang hendak membuat perjalanan keluar dari dan masuk ke negara ini hendaklah memasukkan maklumat pemandu dan setiap penumpang yang akan ikut serta dalam perjalanan berkenaan, dan pembayaran hendaklah dibuat secara dalam talian. Kementerian Kewangan dan Ekonomi sukacita menasihatkan kepada mereka yang hendak membuat perjalanan melalui pos-pos kawalan darat di negara ini untuk terlebih dahulu membuat pendaftaran, permohonan dan pembayaran melalui Exit and Entry System. Dokumen perjalanan hendaklah sekurang-kurangnya sah tidak kurang 3 bulan sebelum membuat perjalanan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Jabatan Immigration dan Pendaftaran Kebangsaan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Permohonan Frequent Commuters Pass bolehlah dibuat melalui portal Jabatan Perdana Menteri www.pmo.gov.bn. Pemohon Frequent Commuters Pass yang telah mendapatkan kebenaran dari Jabatan Perdana Menteri bolehlah seterusnya membuat pendaftaran secara dalam talian www.bdnsw.mofe.gov.bn. Tata cara permohonan Frequent Commuter Pass di dalam Exit and Entry System bolehlah diperolehi di laman sasawang Jabatan Custom dan Excise Diraja Brunei Darussalam. Dalam hubungan ini juga, sukacita diperingatkan bahawa tegahan bagi seluruh rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam untuk keluar negeri adalah masih dikekalkan seperti mana juga nasihat Kementerian Kesihatan sebelum ini. Walau bagaimanapun, bagi orang ramai yang perlu untuk membuat perjalanan keluar dan telah mendapatkan kebenaran daripada Jabatan Perdana Menteri, maka caj perkhidmatan pada kadar RM3 Brunei seorang bagi setiap satu hala perjalanan adalah dikenakan mulai pada 1 hari bulan Oktober 2020, kecuali bagi kategori-kategori yang dikecualikan di dalam Perintah Bayaran Keluar dan Bayaran Masuk 2020. Bagi sebarang maklumat lanjut, orang ramai bolehlah menghubungi Jabatan Custom dan Excise Diraja, Kementerian Kewangan dan Ekonomi di talian 238-2361 atau 8323-741 pada waktu pejabat atau melalui email
info@customs.gov.bn. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, sukacita Jabatan Perdana Menteri memaklumkan beberapa perkara seperti berikut. Warga negara asing yang memasuki negara ini melalui pos-pos kawalan darat adalah dikehendaki untuk menjalani ujian makmal SARS-CoV-2 RT-PCR sebelum memasuki negara ini. Salinan keputusan ujian tersebut hendaklah dihadapkan kepada pihak Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan di pos kawalan masuk. Keputusan ujian yang negatif boleh digunakan dalam tempoh 7 hari daripada tarikh ujian dijalani. Syarat ini adalah dikenakan bagi setiap kemasukan warga negara asing termasuk pejalan transit dan pemandu serta penumpang kenderaan-kenderaan komersial yakni transport operators. Pihak Kementerian Kesihatan juga akan menjalankan ujian saringan SARS-CoV-2 di kalangan pemandu serta penumpang kenderaan-kenderaan komersial yakni transport operators yang memasuki negara ini melalui pos-pos kawalan darat secara rambang. Perjalanan masuk bagi kenderaan-kenderaan komersial dari luar negara melalui pos-pos kawalan darat adalah dihadkan kepada 3 kali seminggu sahaja, iaitu setiap hari Selasa, Khamis dan Sabtu. Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi MTIC melalui Jabatan Pengangkutan Darat dan dengan kerjasama agensi-agensi kerajaan yang lain seperti pihak Jabatan Perdana Menteri, Jabatan Kastam dan Eksais Diraja, Pasukan Polis Diraja Brunei, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan dengan nasihat dan arahan dari Kementerian Kesihatan akan melaksanakan penggunaan pelekat pas kenderaan bagi mengawal kenderaan-kenderaan luar negara yang berada di negara ini semasa pandemik COVID-19 yang masih berlaku ketika ini. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Datuk Peruka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi, seterusnya mengongsikan. Pelekat pas kenderaan luar negara ini akan diperkenalkan bagi mengenal pasti seperti berikut. Pertama, kenderaan-kenderaan luar negara yang telah mendapat kebenaran pihak Jabatan Kastam dan Eksais Diraja JKED untuk menetap di negara Brunei Darussalam. Dan kedua, kenderaan-kenderaan luar negara yang memasuki negara Brunei Darussalam bagi tujuan pengangkutan barangan-barangan pertanian, agri makan dan perikanan dengan kebenaran dari Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan MPRT. Bagi kenderaan-kenderaan yang mendapat kebenaran Jabatan Kastam dan Eksais Diraja untuk menetap di negara Brunei Darussalam, pas kenderaan pelawat akan diberikan, manakala bagi kenderaan-kenderaan komersial atas kebenaran Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, pas kenderaan komersial akan dikeluarkan. Penggunaan pelekat-pelekat pas kenderaan ini akan mula dikuatkuasakan pada hari Khamis 1 hari bulan Oktober 2020 dengan memberikan tempoh grace period selama 2 minggu. Permohonan pelekat pas kenderaan daftar luar negara boleh dipohonkan secara dalam talian ataupun online melalui aplikasi mudah alih Transport BN versi Android, dan bagi versi iPhone ataupun iOS akan tersedia pada masa terdekat ini. Orang ramai juga boleh memohon melalui laman sesawang Jabatan Pengangkutan Darat iaitu www.jpd.gov.bn. Dalam pada itu, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi menerangkan permohonan bagi pelekat-pelekat pas kenderaan tersebut akan mengambil masa 3 hari dengan kadar bayaran bagi setiap permohonan pelekat-pelekat pas kenderaan luar negara sebanyak RM30 untuk setiap kenderaan bagi tempoh 3 bulan. Tempat pengambilan pelekat-pelekat pas kenderaan luar negara adalah di kaunter-kaunter yang dihaskan di Kompleks Latihan dan Ujian Memandu Litar Jabatan Pengangkutan Darat JPD di Sungai Akar, Bandar Seri Begawan. Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi
melalui agensi-agensi penguatkuasaan dengan nasihat dan arahan dari Kementerian Kesihatan tidak akan teragak-agak mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pemilik kenderaan yang tidak mematuhi peraturan berkenaan, di mana adalah menjadi satu kesalahan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204 yang mana jika didapati bersalah boleh membawa denda sehingga RM10,000 Brunei atau penjara sehingga tempoh 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Dalam pada itu, dimaklumkan bahawa adalah menjadi satu kesalahan di bawah Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 jika didapati mana-mana individu membuat dokumen palsu atau sebahagian daripadanya. Aduan daripada orang ramai mengenai mana-mana kenderaan asing yang tidak mempunyai pelekat pas kenderaan yang didapati membuat perhentian atau persinggahan semasa berada di negara ini boleh diajukan kepada talian cemas pihak Pasukan Polis Diraja Brunei 993 untuk siasatan dan tindakan yang bersesuaian. Mengenai penggunaan pelekat kenderaan khas bagi mengenal pasti kenderaan-kenderaan asing yang dibenarkan untuk berada di negara ini atas urusan pekerjaan atau urusan lain yang dibenarkan, Menteri Kesihatan memberi amaran adalah menjadi satu kesalahan bagi sesiapa yang melanggar atau ingkar mana-mana arahan yang telah dikeluarkan semasa pandemik COVID-19. Berkenaan penggunaan pelekat kenderaan khas bagi mengenal pasti kenderaan-kenderaan asing yang dibenarkan untuk berada di negara ini atas urusan pekerjaan atau urusan lain yang dibenarkan, maka di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204, sesiapa yang didapati melanggar atau ingkar akan mana-mana arahan yang telah dikeluarkan semasa pandemik COVID-19 ini, maka ianya adalah menjadi satu kesalahan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Yang mana jika didapati bersalah boleh dikenakan denda kompaun sehingga RM5,000 atau boleh didakwa ke mahkamah yang membawa denda sehingga RM10,000 atau penjara sehingga 6 bulan ataupun kedua-duanya sekali. Menjawab persoalan berhubung yuran bagi Rana sehinggakan ada antara mereka yang mengenakan caj deklarasi sebanyak RM20, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi pada sidang media berkenaan menjelaskan kebanyakan Rana telah berdaftar dengan Jabatan Kastam dan Eksaise Diraja, Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Meskipun berdaftar, sektor Rana adalah sektor yang terkawal yang juga diamalkan di negara lain dan di rantau ini. I think to answer that question, perhaps can answer it from 3 points, 3 perkara. I think mula-mula sekali, as we all know, the runners, they are actually registered now, Alhamdulillah. And this registration is to control their movement. So, pendaftaran secara pentadbiran is being done already from Jabatan Kastam dan Eksaise and also from Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Now, secondly, although berdaftar, we must understand that runners punya sector ni is not actually a regulated sector. I mean, like any other countries also out there, even good practice in the region and so on. Because of this unregulated nature, through the kawalan ni, we also are made to understand that all the charging arrangements itu is being made and agreed between the runner and the respective clients. In other words, it's a commercial arrangement. However, my third point, having said all that, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi now, in conjunction with a few other agencies like AITI, we're also trying to review the dasar lah, to see how far we can go in terms of regulating the sector. 12 lagi individu rakyat tempatan terlibat dalam kegiatan sindiken keluarga pengedar dadah. Beritanya dimuatkan selepas ini.
Sebagai tindakan susulan bagi operasi Musangking dari 22 hingga 25 September 2020, Biro Kawalan Narkotik BKN telah menahan 12 lagi individu rakyat tempatan terdiri daripada 7 orang lelaki dan 5 orang perempuan berumur dalam lingkungan 16 hingga 48 tahun. 7 daripada mereka termasuk 2 pasangan suami isteri telah ditahan di beberapa lokasi berasingan di daerah Brunei dan Muara. Penahanan ke atas mereka adalah kerana disyaki menerima wang tunai berjumlah RM72,000 yang disyaki hasil aktiviti pengedaran dadah daripada salah seorang tangkapan awal operasi tersebut menerusi pemindahan ke dalam akaun bank yang dibahagikan sesama mereka. Turut dirampas 2 keping reset dipercayai reset pembayaran bagi peguam bela yang berkaitan dengan suspek utama dalam operasi tersebut. Seorang lelaki berumur 21 tahun dari kalangan mereka yang ditahan merupakan runner bagi salah seorang ahli keluarga sindiket pengedar yang tertangkap pada operasi BKN pada 10 September lalu. Dari pemeriksaan yang dijalankan di kediaman di Kampung Parit, Jalan Limau Manis telah menemukan beberapa paket plastik yang berisi pecahan dan ketulan hablur dipercayai dadah jenis syabu, dadah kelas A seberat 14.24 gram yang dianggarkan mempunyai nilai pasaran melebihi RM2,000. Rampasan yang lain termasuk 1 alat timbangan, beberapa paket kosong, sebilah gunting besi, telefon bimbit yang dipercayai digunakan untuk aktiviti dadah serta sejumlah wang tunai dipercayai hasil daripada pengedaran dadah. Tangkapan tersebut masih dalam siasatan di bawah kesalahan seperti berikut. Seksyen 3A Akta Penyalahgunaan Dadah APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan memiliki dadah bagi tujuan mengedar. Seksyen 6(A) iaitu atas kesalahan memiliki dadah terkawal. Seksyen 6(B) APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan memakan dadah terkawal. Seksyen 10 APD Penggal 27 iaitu atas kesalahan bersubahat melakukan kesalahan di bawah Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27. Dan Seksyen 3 Perintah Mendapatkan Kembali Aset Jenayah 2012 iaitu atas kesalahan membersihkan wang haram. Sehubungan dengan operasi-operasi yang berterusan dijalankan, BKN sekali lagi memberikan amaran kepada orang awam bahawa melibatkan diri atau tindakan melindungi mana-mana individu yang terlibat dalam jenayah ini adalah salah di sisi undang-undang dan juga boleh didakwa di mahkamah bersama-sama suspek-suspek yang terlibat. Beberapa insiden moncong pam minyak tercabun telah dilapor di stesen-stesen minyak dan siasatan terhadap kesemua kes mendapati ia berpunca akibat kegagalan para pelanggan mematuhi amalan-amalan keselamatan. Melihat pada situasi tersebut, syarikat pemasaran Brunei Shell BSM Sendirian Berhad melancarkan siri ketiga kempen Feel Safe atau isi selamat rasa selamat. Matlamatnya mempromosi amalan-amalan keselamatan di semua stesen minyak. Kempen dilancarkan oleh Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Tenaga. Acara berlangsung di stesen minyak Hajah Dayang Badariah dan anak-anak di Gadong. Acara diselajurkan dengan pengagihan risalah kepada orang ramai dan pelanggan. Di samping itu, BSM juga mengeluarkan poster-poster baharu yang menekankan amalan keselamatan di stesen minyak dan akan mengeluarkan iklan-iklan menerusi media digital dan radio untuk menyokong kempen yang diberi nama Bagi Tahu Saja BSM dengan hashtag media sosial rasmi #Gitau-B-S-M. Juga hadir Pengiran Haji Jamrawera bin Pengiran Haji Petra, Timbalan Setiausaha Tetap Tenaga dan Kuasa Elektrik Kementerian Tenaga dan Muhammad Nur Syafi bin Datuk Paduka Haji Abdul Jalil, Pengarah Urusan BSM. Kempen isi selamat rasa selamat antaranya menekankan setiap pelanggan supaya mematikan enjin kenderaan sebelum pengisian minyak bermula dan menggunakan bekas yang bersesuaian untuk membeli minyak. Kempen juga dilancarkan secara serentak
di 3 daerah yang lain. Di daerah Blain, pelancaran kempen berlangsung di stesen minyak Shell Rozana Seria. Kempen dilancarkan oleh Yang Berhormat Awang Hanapi bin Muhammad Sipun, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kempen antara lain bertujuan mengingatkan para tenden PAM dan pekerja stesen minyak AMNYA untuk sentiasa memberi perhatian dalam pekerjaan mereka demi keselamatan bersama. Sementara itu, kempen yang sama di stesen minyak penyuran Haji Abu Bakar bin Jambul, Kampung Suran, Pekan Tutong, dilancarkan oleh Awang Haji Haizul Rizal bin Haji Yahya, pemangku penolong pegawai daerah Tutong. Objektif kempen ialah mewujudkan budaya mengambil tahu dan mematuhi peraturan di stesen minyak dalam kalangan pelanggan dan mengambil langkah-langkah tertentu jika berlaku sesuatu yang tidak selamat. Di daerah Temburong pula, kempen berlangsung di stesen minyak Negalang Maju Sendirian Mukim Batu Apoi. Hadir Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Suhaili, pemangku penolong pegawai daerah Temburong. Inisiatif ini akan dilanjutkan ke stesen-stesen minyak yang lain hingga hujung tahun ini untuk menyebarkan mesej keselamatan. Era baharu menyeru bagi perpaduan dan langkah bersepadu untuk menangani cabaran, komitmen, multilateralisme dan order antarabangsa. Di samping itu, usaha bersama diperlukan untuk mewujudkan keamanan, kestabilan dan pembangunan dunia. Dalam hal ini, China dan negara Brunei Darussalam menjadi contoh hubungan di antara negara-negara berbeza saiz berdasarkan kesaksamaan dan kepentingan bersama bagi pembangunan kedua-dua negara. Puanan Terutama Yu Hong, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam, menyuarakan perkara tersebut semasa pelancaran pertandingan mencipta logo sempena ulang tahun ke-30 penubuhan hubungan diplomatik di antara negara Brunei Darussalam dan China. China will continue working with Brunei to jointly assume responsibilities, fulfill mission and address challenges. To celebrate the coming 30th anniversary of the establishment of diplomatic relations between China and Brunei, after close communication and coordination, the Chinese Embassy in Brunei, together with the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Culture, Youth and Sports of Brunei, co-organized the 30th anniversary commemorative logo design competition. The best design will be jointly selected by the organizers and used in the celebration next year. Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wahsal Filah, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, dalam ucapannya menggariskan bahawa hasil karya perlu memuatkan ulang tahun ke-30 penubuhan hubungan kedua-dua negara dengan menggariskan persahabatan dan kerjasama strategik. Pelancaran disempurnakan oleh Puanan Terutama bersama Pengiran Nur Hashimah binti Pengiran Muhammad Hassan, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Pertandingan dibukakan kepada semua warga negara Brunei Darussalam dan warga negara China yang tinggal di negara ini. Borang pendaftaran boleh diperoleh di laman sesawang Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan di www.kkbs.gov.bn dan juga dari Facebook Kedutaan Republik Rakyat China ke negara ini di www.facebook.com/ChinaEMBBN. Tarikh tutup bagi menyertai pertandingan ialah pada 19 November 2020. Bank Baiduri melancarkan jenama dan logo baharunya di Baiduri Community Space Ibu Pejabat Bank berkenaan petang tadi. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Amat Mulia Pengiran Muda Dr. Abdul Fattah Ibni Dulian Teraman Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himma wal Wakar Pengiran Muda Muhammad Bolkia Pengerusi Bank Baiduri. Acara tersebut menghimpunkan kesemua perancangan, penyelidikan dan penelitian lanjut sepanjang tahun mengenai persepsi keseluruhan jenama bank berkenaan. Acara juga termasuk demonstrasi ciri terkini kepintaran buatan atau AI dikenali sebagai MMI.
just waiting to be unlocked. For every milestone in your life, no matter how big. Sebagai sebahagian dari usaha berterusan untuk mengembangkan perusahaan kecil dan sederhana, syarikat minyak Brunei Shell BSP melancarkan Akademi Perniagaan Tenaga EBA 2.0. Majlis pelancaran berlangsung di Klub Rekreasi Brunei Shell. Akademi Perniagaan Tenaga EBA 2.0 merupakan sebahagian hasrat BSP untuk mengembangkan kecekapan perniagaan, keupayaan dan meningkatkan persaingan dalam kalangan syarikat tempatan. Sesi rintis EBA 2.0 dilancarkan pada bulan Oktober tahun lalu dengan 3 buah syarikat tempatan telah dipilih untuk menyertainya. Sementara itu, 6 buah syarikat telah dipilih sebagai peserta bagi pusingan pertama EBA 2.0 untuk bekerjasama dengan jurulatih yang berpengalaman. Mereka juga digalakkan untuk mencari mentor masing-masing menggunakan aplikasi mudah alih yang disediakan oleh BSP. Tahun ini EBA 2.0 dihasrat menjadi program pembangunan yang menumpukan keperluan perniagaan BSP dan disediakan untuk rakan-rakan perniagaan BSP yang sedia ada. Simpang 370-86 Kampung Sungai Tilong akan mengalami pemotongan sementara bekalan elektrik esok 1 Oktober 2020. Kita ikuti maklumat mengenainya.